Itu dia bagi peminat-peminat kereta antik kan. Itu dia satu ruang dan peluang untuk anda menyaksikan, dan kadang-kadang tu boleh juga bawa kereta-kereta lama tu sendiri kan, lepas gian, hobi. Okey, bercerita tentang satu lagi program atau aktiviti yang bakal berlangsung adalah Wood and Lifestyle 2017, dan bersama Tasnim pada pagi ni untuk bercerita dengan lebih lanjut lagi tentang program yang bakal berlangsung ni adalah Dato' Dr. Jalaluddin Harun, Ketua Pengarah MTIB. Di mana untuk makluman anda, ini merupakan satu platform kepada usahawan PKS, perusahaan kecil sederhana itu sendiri, untuk mempromosikan produk perkayuan sejajar dengan tuntutan gaya hidup masyarakat masa kini. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut lagi, Datuk, apa khabar? Okay, alhamdulillah, terima kasih. Okey, Datuk, ini difahamkan merupakan kali kedua penganjurannya program ini, MTIB ni. Yes. Dan mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu dengan lebih lanjut lagi tentang program ni dari segi tujuannya kan, macam mana boleh timbul idea untuk menganjurkan pameran ni sendiri, dan juga objektif atau matlamat di sebalik penganjurannya itu sendiri, bagaimana, Datuk? Terima kasih ya. Penganjuran Wood and Lifestyle ini nyatakan adalah yang kali kedua. Ini berdasarkan kepada usahawan-usahawan kita, PKS kita, terutama sekali yang Bumi Putra ni, untuk memperkasakan lagi aktiviti mereka, terutama sekali dalam mempromosikan produk-produk dia. Dan berdasarkan kepada 2016, kita telah mencapai beberapa kejayaan, dan saya rasa kita build up the strength tu, kekuatan tu berdasarkan pada tu. Dan pada tahun 2017 ini kita akan mengadakan pada kali keduanya, yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mah Sukiong, Menteri Perdagangan dan Komoditi MPIC, on the 21st, dan hinggalah akan kita selesai pada 23 hari bulan April ni. Dan untuk itu, apa kelainan mungkin daripada untuk tahun ni kan, berbanding dengan tahun lepas? Tahun lepas. Pada tahun lepas, saya nyatakan salah satu daripada kejayaan ni ialah salah seorang daripada usahawan berjaya mendapat kontrak sampai hingga 4 juta. Di dalam dia punya tu masa promosi itu. Dan juga kita hendak memfokuskan juga produk-produk perabot yang mempunyai cita rasa yang lebih hebat lagi lah. Maknanya kita reka bentuk yang baru, dan inovasi. Inovasi. Dan kita tahu juga bahawa pada masa kini perusahaan perabot ni mempunyai challenges ataupun cabaran yang hebat, dan jika mereka tidak mempunyai reka bentuk yang menarik, saya percaya ia akan agak sukar untuk menembusi pasaran, walaupun pasaran domestik. Okey, dan dapat kita lihat sini pada skrin ni di antara apa yang berlangsung kalau untuk tahun sudah. Yes. Untuk tahun sudah kita ada beberapa, di samping pameran perabot, hiasan dalaman, perabot taman, kita juga ada yang sampingan, di mana kita ada buat DIY. Kita nak menarik perhatian awam mengenai penggunaan kayu tu sendiri. Macam mana kita hendak menambah nilai kayu itu menjadi produk yang menarik. Dan juga salah satu daripada pada tahun ini yang ada satu lagi yang menarik ialah salah satu program dia, kita akan menjemput artis dan juga seorang arkitek yang agak terkenal kat Malaysia ni, nama dia Azhar Sulaiman. Kita kenal. Pelakon dan juga arkitek kan, Azhar Sulaiman. Tapi saya beliau akan ada bagi dia akan muncul pada hari pertama selepas pelancaran oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mah Sukiong. Dia akan bagi satu talk dalam penggunaan kayu dalam pembinaan. I didn't know. Saya pun tidak kenal dia semalam. Saya jumpa dia semalam dan dia adalah seorang arkitek yang agak prominent juga. Lama juga Datuk, saya rasa dia dah berkecimpung dalam industri ini sendiri. Yes. Kan? Yes. Masa di zaman dia berlakon tu dulu. Ini yang seronoknya kerana para artis, arkitek juga berminat dengan penggunaan kayu di dalam pembinaan. Dan inilah salah satu daripadanya. Dan di samping itu juga, kita akan cuba menarik orang awam mengenai industri perkayuan ni, bagaimanakah perabot dan juga ukiran. Dan jika kita tidak mendalaminya,
akhirnya perusahaan ini akan malap. Ya, benar. Dan yang menariknya juga apa yang saya fahami, kalau tahun kali pertama penganjurannya ada lebih kurang 33 buah syarikat yang terlibat. Dan respon yang memberangsangkan kini difahamkan lebih 38 syarikat yang akan terlibat sebagai pempamer. Datuk, bagaimana? Inilah peningkatan daripada penyertaan ni, dan saya melihatkan juga peningkatan dalam ni menunjukkan bahawa Wood and Lifestyle ni mendapat perhatian daripada usahawan kita, dan yang akan lebih hebat lagi ialah kita akan juga melancarkan beberapa siri produk baru yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri kita pada hari itu. Sewaktu pelancarannya nanti tu. New design of furniture. Macam mana biasa Datuk? Kalau kita cerita tentang reka bentuk baru perabot. Perabot ni bila kita sebut perabot, dia reka bentuk, dia di fikiran kita reka bentuk yang standard lah kan. Yang macam ni. Dia tak lari mana pun. Tapi apabila Datuk cerita sebut tentang pembaharuan dan juga inovasi, macam mana tu? Apa yang boleh kita jangkakan tu? Liner yang macam mana tu? Reka bentuk ni, kalau kita melihat di reka bentuk di paling tinggi lah di Milan contohnya. Every year dia ada pada bulan 4 reka bentuk perabot yang terbesar. Apa yang menarik sana ialah reka bentuk sekarang ni dia tidak hanya memfokuskan kepada satu bahan saja. Dia panggil mix and match. Dia menggunakan reka bentuk yang menarik, buatan daripada kayu, menggunakan campuran besi dengan fabric, dengan leather ataupun kulit, dan juga dengan plastik dan sebagainya. Dan kerana pencampuran inilah membuatkan bisa being functional, dan juga desainnya sungguh suiting dengan environment, dengan keadaan bilik, warna, bentuk, height dan sebagainya. Inilah yang saya rasa Malaysia sekarang ni adalah antara negara yang appreciate this reka bentuk, and they are willing to pay. Dan setengah design tu hanya eksklusif for certain. Market kita ada. This is where saya rasa pelancaran nanti kita ada lebih kurang 7-8 reka bentuk perabot yang akan kita lancarkan. Jadi bersama-samalah kita hadir pada hari itu. Dan salah satu daripada bahan yang menarik adalah apa yang dipanggil wood plastic composite. Untuk kita untuk kita lancarkan pada hari itu. Okey dah, inilah dia biasa kita tengok kan perabot yang mungkin daripada persepsi kita apabila kita sebut tentang perabot adalah sama, tapi kali ni dengan adanya program seperti ini memberi satu dimensi yang berbeza kan. Siapa sangka gabungan antara plastik, kayu dan semua ni boleh menghasilkan reka bentuk yang menarik dan praktikal pada masa yang sama. Baik, kalau Datuk juga boleh kongsikan bersama kita pada pagi ini program barangkali di antara program yang dirancang bagi membantu perusahaan kecil sederhana ni, dan sejauh mana kejayaan yang dicapai oleh mereka terutama dalam dari segi memasarkan produk itu sendiri, Datuk. Inilah yang kita kerajaan tengah mengusulkan, di mana kita seperti kita sudah maklum kan, usahawan-usahawan Bumiputera ni agak jauh ketinggalan sedikit dengan dia non-bumi punya counterpart. Pada tahun lepas kita mengeksport 22.11 bilion ringgit, tetapi komponen Bumiputera kurang daripada 2% daripada itu. Oleh itu kita kerajaan kita melalui MTIB dan juga MPIC telah menumpukan beberapa program. Salah satu dari program ialah untuk peningkatan capacity production. Jadi kita meminjamkan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. CNC contohnya, H-Bender daripada negara Itali dan sebagainya. Dan ini akan meningkatkan kualiti. Dan di samping itu juga, kita juga ada memberi pinjaman yang interest free je tu. Itu satu bantuan yang saya kira cukup sempurna lah. Interest free itu yang kita nak dengar tu. Kan? Tapi dia loan bukannya grant. Dan inilah dan mereka bayar balik, dan ianya antara 20,000 sehinggalah 1 juta. Dan daripada 2014 hingga 2016 kita telah pun meminjamkan lebih kurang 19 juta ringgit melalui program ini. It generate 104 juta worth of contract. Ini adalah itu dia antara perancangan bagi terus memajukan industri PKS itu sendiri. Tapi kalau bercerita tentang
ke arah mencapai dasar perkayuan negara. Kenapa kita tak jauh daripada mencapai wawasan 2020? Mungkin dari segi modus operandi ataupun strategi yang diguna pakai, barangkali Datuk, dalam terus memastikan sumbangan diberi ke arah pencapaian dasar perkayuan negara itu sendiri, bagaimana? Ini juga salah satu daripada dasar itu, kita hendak memperkasakan high value added ataupun pengeluaran produk yang bernilai tambah tinggi. Dan di sinilah perabot memainkan peranan yang penting. Pada tahun lepas, daripada 22 bilion yang kita ekspor, 7.6 bilion adalah merupakan perabot. Ini berdasarkan kepada itu 34% ataupun 34% daripada ekspor kita adalah daripada produk nilai tambah tinggi. Ini adalah satu kejayaan yang besar, dan usahawan kita ada untuk Wood and Lifestyle ni pun kita akan memfokuskan kepada penghasilan produk yang bernilai tambah tinggi, bukan hanya saja perabot tetapi perabot yang mempunyai desain atau mereka bentuk yang menarik yang akan menambahkan nilai lagi pada ni. Saya nak akhirkan sekali dengan ni, saya nak satu tagline industri perkayuan ni. I would like to say industri ini adalah satu industri yang vibrant, dan the tagline yang saya nak kemukakan inilah the sun never set on the timber sector. Wah, the sun never set on the timber sector. Okey, kongsikan tentang tagline tu. Okey. Ini bermaksud industri ini adalah industri yang mampan. Kita gunakan resources yang ada, hutan-hutan kita, hutan ladang kita, hutan asli kita, dan juga produk-produk seperti kenaf, kelapa sawit dan sebagainya kita gunakan sepenuhnya. Dan inilah yang saya rasa akan memberi satu industri yang sustainability in the future. That's why the sun never sets on the timber sector. Okey, akhir kata jemputan Datuk pada semua yang menonton kini untuk sama-sama datang dan saksikan sendiri pameran ini. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Saya sangat-sangat menggalakkan orang awam dan juga pihak GLC dan juga yang lain-lainnya untuk sama-sama kita menyaksikan Wood and Lifestyle pada 21 hingga 23 hari bulan. Saya percaya di sini dan menyanyi bahawa pada tahun ini kelainan kehebatannya adalah lebih lagi, dan saya percaya juga pengunjung-pengunjung tidak akan kecewa dengan apa yang akan kita pamerkan, dan juga mungkin kita memberi interaksi dan dalam usaha membantu memperkasakan agenda Bumi Putera kita. Terima kasih. Okey, dengan ceramah, dengan demonstrasi ukiran kayu, dengan pelancaran produk-produk yang Datuk nyatakan tadi, saya pasti Wood and ni pameran ini sebenarnya Wood and Lifestyle 2017 ini akan menjadi satu yang cukup menarik, dan anda jangan sesekali lepaskan peluang ini. Kan, banyak kelainan dibawa, penambahbaikan dilakukan. Jadi sama-sama kita nantikan nanti ya. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Jadi kita harapkan yang terbaik buat sektor ini sendiri. Seperti mana tagline Datuk nyatakan tadi ya. The sun never set in the timber sector. Okey, sekali lagi terima kasih Datuk.